di Masjid Quba. Jadi kalau tuan-tuan esok ada kesempatan, tuan-tuan pergi ke Madinah, selalu ziarah orang pergi Madinah, orang pergi Bukit Uhud, orang pergi Pasar Kurma, orang pergi Masjid Quba. First Masjid Quba lah kan. Kita pergi, kita semayang, lepas tu kita pergi Pasar Kurma, kemudian kita pergi Bukit Uhud. Balik tu Mutawih pun cerita pasal Masjid Kiblatan, tengok jemaah mula tidur, letih. Berjalan jauh kat Bukit Uhud, macam perang pula. Jadi jemaah saya bawa 2 kali trip kat Madinah. Trip kedua ni saya akan bawa pergi banyak tempat lah, ada 12 lokasi. Naik coaster, van kecil je. Van besar, bas besar tak boleh masuk, kena naik van kecil. Kita pergi tempat doa Nabi mustajab, Masjid Ijabah, kita pergi tempat Telaga Irzik. Telaga Irzik ni kat mana? Telaga Irzik ni dia depan Masjid Quba. Kalau tuan-tuan dah singgah Masjid Quba, sebenarnya tuan-tuan dah berdepan dengan Telaga Irzik. Apa cerita Telaga Irzik? Di Telaga Irzik ni lah para sahabat tunggu Nabi ketika peristiwa hijrah. Sahabat-sahabat yang dah sampai, mereka tunggu di Telaga Irzik dan mereka menanti Rasulullah dan Abu Bakar di lokasi tersebut. Dia telaga lah, air telaga. Dan ada satu rumah sahabat kat situ. Mereka tunggu dan Nabi berjalan lama daripada Mekah sampailah ke Yathrib, dan lokasi yang Nabi sampai itu di Irzik ataupun berdepan dengan Masjid Quba. Bila sampai di kawasan tersebut, maka Nabi SAW pergi ke telaga tersebut, basuh muka, nama jalan jauh, ambil air tu basuh muka, komo-komo air tersebut, dan luahkan kembali air tersebut dalam telaga Irzik ini. Dulu waktu saya belajar kat Mesir, saya pergi tempat ni dia terbuka, siapa-siapa boleh datang. Dah bila kita bawa jemaah, Arab ni pandai. Mula-mula dibagi 2 rial. Kali kedua kita pergi, bulan depan kita pergi naik 4 rial. Saya pergi hari tu bulan 2 dah naik 10 rial. Pandai Arab ni buat bisnes. Tapi tak apalah, sedekah dekat dia juga. Sebab dia cantik, dia buat toilet, dia jaga pokok kurma. Jadi Telaga Irzik ni, air telaga tersebut masih lagi mengalir sampai sekarang. Sedangkan telaga-telaga lain yang berada di Madinah semuanya telah kering. Dan kalau tuan-tuan minum air Telaga Irzik ni tuan-tuan, rasa dia sama sedap dengan air Zam-Zam, tak sama dengan telaga lain. Tuan-tuan tengok dia punya mineral dia, kadar mineral dia sangat tinggi, sama level dengan air Zam-Zam. Jadi tuan-tuan esok kalau ada kesempatan dapat pergi ke melakukan umrah ataupun haji, dapat pergi Madinah, kalau Mutawif tak bawa, tuan-tuan naik teksi, pergi je cakap pergi ke Masjid Quba. Orang teksi pun boleh cakap Melayu, jangan risau. Kita ni pelik, kalau pergi Mekah je mesti sesat. Pergi Turki tak pernah pula mikir sesat. Pergi Korea tak ada sesat. Pergi Beijing tak ada sesat. Tapi kalau pergi Mekah tu, dia punya beratur takut tu, daripada KLIA tu, sesat. Memang sesat lah, kan? Orang kita kan, kalau pergi Mekah dia punya seram, takut sesat tu lain macam. Jangan takut, ada Waze, ada Grab, semua ada kat sana. Mekah ni maju tuan-tuan, dia bukan zaman Nabi dulu ada unta je. Jadi tuan-tuan pergi ke Telaga Irzik itu. Jadi inilah lokasi apabila Nabi SAW sampai, dan di depan telaga itu kita jalan 2-3 tapak, ada satu rumah ataupun ada satu kawasan teduhan, di mana di situlah Nabi SAW melaksanakan salat 2 rakaat, menandakan Nabi berjaya sampai ke Yathrib. Jadi kalau kita telusuri keadaan sirah ataupun hijrah Nabi SAW untuk mendapat syurga, yang kita selalu cerita-cerita ini tak dapat untuk kita nak gambarkan dalam tempoh setengah jam. Tetapi kita boleh faham kesungguhan yang Rasulullah nak bawakan kepada kita, kesungguhan yang Rasulullah nak letakkan kepada kita. Bagaimana Rasulullah nak ceritakan keadaan nak mendapat syurga itu, kena ada jihad. Jihad ni bukan cerita perang, tapi jihad tu maksudnya ijtihad, kesungguhan. Solat kena sungguh-sungguh, puasa kena sungguh-sungguh. Jadi suami yang soleh sungguh-sungguh.
Jadi bapa yang saleh sungguh-sungguh. Semua yang kita buat kena sungguh-sungguh. Main bola, main sungguh-sungguh. Sampai urat lutut putus. Jadi macam ni. Kan main bola lain macam. Start PKP tu, habis start main bola, tak berhenti-henti, futsal, badminton, dah orang sana jemput, orang sini jemput. Lalu saya mengenai serantau Muslim masa tu untuk mengumpul dana bagi Syria. Main, buat lari lutut. Pergi jumpa MRI ACL, buat operate minggu lepas, alhamdulillah boleh berjalan. Dia kalau duduk rumah sakit tuan-tuan, ustaz ni dia kena dapat mikrofon baru dia sihat. Jadi sebab itu tuan-tuan rahmati Allah, buat kerja dalam hidup ni kena sungguh-sungguh. Lebih-lebih lagi orang muda, orang yang masih ada tenaga, apa saja yang kita buat kalau sungguh-sungguh, Allah Ta'ala akan bagi kejayaan dalam hidup kita. Dan sebagai akhir tuan-tuan, di akhir zaman ini, untuk mendapat nikmat syurga Allah, jauhkan diri kita daripada fitnah. Fitnah ni bukan sekadar fitnah Dajjal, tetapi satu situasi yang kita nampak itu macam benar, tapi itu adalah palsu. Yang kita nampak itu palsu, tapi hakikatnya di sisi Allah itu adalah benar. Ini kena jaga-jaga. Di akhir zaman banyak benda yang benar, kita nampak macam benar, tapi dia palsu, dia batil. Kita nampak orang yang kotor, orang tepi jalan. Kat Semenyih ni ada seorang, siapa kenal Pakcik Harry? Orang Semenyih. Dia kalau jenis seokok tu, dia letak rokok kat sini, dia sedut pakai hidung tu. Pernah tengok? Dia Cik Harry. Daripada saya kecil, saya duduk Kajang tu, Cik Harry daripada dulu tak pakai baju tu. Lagi ganas dulu, sekarang dah nampak okey. Nampak dia begitu. Itu antara contoh lah, ramai lagi. Dia gede kan. Dia seokok tu, letak rokok kat sini daripada saya kecil lagi, dia sedut pakai hidung. Sampai sekarang elok, sihat. Saya mungkin rasa lah orang yang seokok yang banyak dapat sakit tu salah cara hisap kot. Wallahualam lah. Jangan pula ngisap okok pula. Cakap dengan orang rumah, yang kita abang ni salah hisap okok gayanya ni. Salah hisap, salah cara. Tak, bukan nak kata itu. Nak kata dia tak sihat. Tapi mungkin di sisi Allah, dia ada darjat dan pangkat yang tinggi di sisi Allah. Tuan-tuan orang semuanya mesti boleh nampak. Dia bercakap seorang. Tuan-tuan jangan terkejut pula. Dia suka sembang seorang-seorang. Tapi apa yang dia sembang tu berfakta. Kalau pagi-pagi sarapan duduk kedai mamak tu, yang dekat Tesco tu, dia bersembang, nyembang. Dia cerita, kita duduk tepi, dia tak payah baca paper tuan-tuan. Tuan-tuan dengar apa dia cakap tu, itulah apa dalam paper. Tapi nak kata ini, orang yang ada kelebihan di sisi Allah. Nampak macam tak apa okey, orang sisih dia, orang tak suka dengan dia. Tetapi mungkin dia benar di sisi Allah. Ini contoh. Sebab itu merdekakan diri kita daripada fitnah sebegini, dan merdekakan diri kita daripada kehendak yang menipu kita. Kehendak yang merosakkan kita. Dan kadang-kadang kita tertipu dengan kehendak kita. Kopi satu cawan RM2.5. Kopi yang sama, susu yang sama, bau yang sama, flavor yang sama, cuma brand yang berbeza. RM15.5. Disebabkan trend, disebabkan ramai orang suka minum kopi tersebut yang RM15.5, kita banyak beli yang RM15.5. Dah lepas tu kita mengeluh harga barang mahal. Ini contoh. Kita mengeluh, Allahu Akbar. Sedangkan kehendak kita tu yang mahal, keperluan tu murah. Ini yang kadang-kadang kita kena fikirkan kembali, bagaimana untuk memerdekakan diri kita daripada kehendak-kehendak yang kadang-kadang menipu kita, yang menyebabkan kita ini terus hanyut dengan kerosakan. Wallahu a'lam. Moga-moga kita mendapat banyak kelebihan, dan Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita syurga Allah yang tersangat mulia itu. Moga-moga yang baik datang daripada Allah, yang buruk datang daripada saya, hakikatnya kedua datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Selamat menyambut awal Muharram. Selamat menyambut tahun baru. Insya-Allah kita terus bersungguh-sungguh mencapai kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.